Saya ingin teruskan dengan menjemput yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab dan menggulung perbahasan 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 Belanjawan 2021 di peringkat dasar ini. Sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri nyatakan, Belanjawan 2021 merupakan penzahiran konsep prihatin rakyat yang didokong teguh oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kebajikan dan kesihatan rakyat adalah keutamaan, manakala kelangsungan perniagaan serta ketahanan ekonomi menjadi pegangan demi mencapai kemakmuran bersama. Kerajaan Perikatan Nasional juga melalui Belanjawan 21 ini telah berjaya memastikan setiap lapisan masyarakat menerima kebaikan, terutamanya golongan rentan, OKU dan juga wanita. Bagi tahun 2021, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diperuntukkan sebanyak 2.584 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah ini, 2.459 bilion adalah di bawah butiran B48 peruntukan mengurus, manakala sebanyak ringgit Malaysia 125 juta di bawah butiran P48 peruntukan pembangunan. Sesungguhnya kementerian mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan terhadap keperluan kumpulan SASA Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang memperlihatkan penambahbaikan kadar bantuan seperti berikut. Yang pertama, kadar bantuan OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 seorang sebulan. Kedua, kadar bantuan orang tua dinaikkan daripada ringgit Malaysia 350 kepada RM500 sebulan seorang. Yang ketiga, bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500 sebulan seorang. Keempat, kadar bantuan elan pekerja cacat EPC dinaikkan daripada RM400 kepada RM450 sebulan seorang. Dan kelima, kadar bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 bagi seorang kanak-kanak dengan maksimum RM450 satu keluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun dan RM200 bagi seorang kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meneliti semua pertanyaan, isu, cadangan mahupun pandangan daripada ahli-ahli yang berhormat sepanjang sesi perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 di peringkat dasar, sama ada secara perbahasan dalam Dewan mahupun bertulis. Seramai 18 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan sebanyak 34 pertanyaan, isu dan cadangan sepanjang sesi perbahasan kali ini. Izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan, isu dan cadangan mahupun pandangan secara keseluruhan dan jawapan lanjut akan dibekalkan secara bertulis. Tuan Yang di-Pertua, isu yang banyak dibangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini adalah berkaitan birokrasi bantuan dan bantuan kebajikan sebanyak 40% isu yang telah dibangkitkan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Lanang, Yang Berhormat Kota Samarahan, Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Kalabakan di atas keprihatinan terhadap proses permohonan bantuan kebajikan serta mengurangkan birokrasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, khususnya selepas berlakunya insiden penularan wabak pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk makluman, Kementerian mengambil maklum perkara ini dan sentiasa mengambil langkah proaktif bagi mengenal pasti golongan yang memerlukan agar tidak berlaku keciciran. Setiap permohonan bantuan akan dibuat siasatan secara terperinci dan pertimbangan bantuan adalah mengikut kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di dalam garis panduan pengurusan bantuan keuangan Persekutuan JKM. JKM juga mempunyai pengkalan data yang lengkap bagi setiap penerima bantuan sedia ada melalui sistem e-bantuan JKM.
Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk mempercepatkan proses permohonan bantuan dan mengurangkan birokrasi selepas kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, JKM telah melaksanakan inisiatif pengecualian kaji semula bantuan keuangan bulanan persekutuan kepada semua penerima bantuan sedia ada di seluruh negara, termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Pelanjutan bantuan dibuat secara automatik kecuali bagi kes-kes yang boleh ditamatkan berdasarkan maklumat yang sahih. Kementerian komited dalam meneliti proses birokrasi dalam usaha memendekkan tempoh permohonan bantuan agar penerima dapat menikmati faedahnya secepat mungkin dan sentiasa berusaha menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menggalakkan semua permohonan perkhidmatan bantuan JKM dibuat secara atas talian. Selain daripada itu, kita juga mempromosikan perkhidmatan bantuan di semua platform media massa dan juga media sosial. Kami juga mengadakan kerjasama erat di antara agensi-agensi berkaitan untuk mempromosikan perkhidmatan kementerian kepada pengetahuan umum dan juga bekerjasama dengan pemimpin masyarakat dan NGO bagi mengenal pasti mereka yang layak dibantu mendapat perkhidmatan dan bantuan daripada agensi-agensi di bawah kementerian. Untuk makluman semua jenis bantuan dan perkhidmatan yang disampaikan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, adalah untuk kebajikan dan kesejahteraan rakyat jelata. YB Menteri. Pada masa yang sama, mohon penjelasan. Boleh ya? Sikit. Saya ada bertanya. Saya ingin tahu jika permohonan atas talian dan keluarga ini keluarga yang susah, ia mungkin satu perkara yang menyukarkan. Jadi mungkin ada baiknya jika pegawai kebajikan masyarakat sentiasa turun padang dan mencari. Itu soalan pertama. Yang kedua ialah apabila segala bantuan telah dinaikkan, baguslah, terima kasih, tahniah. Saya kira akan ada penambahan permohonan-permohonan baru. Berapa jangkaan kementerian? Adakah kenaikan 30%? Adakah bajet tahun depan ini cukup jika bertambah untuk diluruskan permohonan-permohonan tambahan? Terima kasih. Menteri, isu terima yang kasih Yang Berhormat. isu yang sama, Kota Melaka. Menteri nak bagi laluan ke tidak? Kota Melaka. Okay. Isu yang sama. Ya, terima kasih Menteri. Isu yang sama ya. Ya, Kita bagi Kota Melaka dulu. Sila, Kota Melaka. Ya, terima kasih Menteri. Ringkas. Tahniah atas keputusan kerajaan membenarkan pemohon membuat permohonan atas talian. Tetapi adakah keputusan ini telah disampaikan ke semua peringkat? Sebab di negeri Melaka, pemohon masih diminta untuk tampil ke pejabat untuk membuat permohonan baru. Terima kasih. Kota Melaka, terima kasih. Pontian. Ya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Pontian dan juga Kota Melaka di atas keprihatinan dalam kita mempercepatkan proses penyaluran bantuan kepada rakyat jelata. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggalakkan permohonan perkhidmatan bantuan JKM secara atas talian. Tapi kita turut memahami kerana ada juga di kalangan rakyat ini, ya mungkin ada juga tidak mempunyai kemudahan dan mereka memerlukan untuk berhadapan apabila mereka nak memohon untuk bantuan. Kerana itu selain daripada permohonan atas talian, kami juga melalui JKM ini turun ke padang, turun ke bawah sesi untuk berjumpa dengan mereka yang memerlukan ini, tetap kita teruskan. Kita bukan hentikan walaupun kita menggalakkan mereka memohon secara atas talian. Ya, kerjasama bersama dengan pemimpin masyarakat, bersama dengan pemimpin NGO dan sebagainya, komuniti, ya, harus dipertingkatkan supaya tiada mereka yang tercicir. Jadi kepada soalan daripada Kota Melaka tadi, ini telah kita umumkan. Kota Melaka sana, sini Sungai Petani. Sorry. Sungai Petani. Yang ini Sungai Petani, Kota Melaka sana. Jadi apa soalan yang kita dah berikan tadi, sebenarnya kita dah maklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat sampai ke peringkat daerah. Saya rasa saya telah menjawab soalan tadi, ya, dan boleh saya teruskan? Menteri, Menteri kalau boleh, Menteri. Menteri. 2 minit. Sungai Petani, Menteri. Lanang pun mau tanya soalan. Banyak kes-kes kadang-kadang orang susah ni yang dilaporkan dalam akhbar-akhbar. Dan ditunjuk gambar dan sebagainya.
Jadi sebelum itu saya ucap tahniahlah kerana semua permohonan sekarang ni boleh lalui atas talian. Jadi saya ada kes-kes yang saya pun tak tahu, kadang-kadang kawasan-kawasan kita ni tersorok jauh. Kadang-kadang ada timbul kes-kes yang luar biasa. Anak yang cacat dan sebagainya, tetapi apabila keluar dalam newspaper baru kita tahu. Jadi soalan saya ialah, adakah kementerian akan mengambil tindakan ataupun ada unit yang mengambil tindakan apabila kes-kes ini timbul dalam surat khabar dan buat follow up atas apa yang berlaku kepada keluarga-keluarga mangsa ini ataupun yang menderita ini. Terima kasih Menteri. Sila Menteri. Menteri, boleh tanya sikit lagi? Ya. Ya. Sila Saya Lanang. telah bangkitkan isu lapor diri oleh OKU pada masa itu PKP. Jadi, bolehkah mereka mendapat semula bantuan kewangan yang telah dibatalkan dalam masa PKP itu, dan juga bila Menteri kata boleh ada permohonan atas talian, maksudnya saya mau cadangkan supaya dalam borang kita tidak perlukan tanda tangan daripada wakil rakyat atau sesiapa ketua kampung dan sesiapa lagi, kerana ini memang menyusahkan pemohon. Terima kasih Lanang. Sila Menteri jawab. Okey, terima kasih Yang Berhormat Lanang dan juga Sungai Petani. Kita menyedari apabila negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, ramai yang terjejas. Kalau dulu mereka dalam golongan M40, sekarang mereka dalam golongan B40. Kalau dulu mereka dalam B40, sekarang mereka dah jatuh dalam kategori miskin. Kalau dulu mereka miskin, sekarang mereka dah jatuh dalam kategori miskin tegar. Kalau kita lihat bahawa baru-baru ini juga kerajaan telah mengumumkan bahawa PJK, Pendapatan Garis Kemiskinan, kita telah revise daripada RM980 ke RM2,208. Dan di pihak kementerian juga, kita juga telah mensasarkan bahawa dengan peningkatan dengan garis pendapatan garis kemiskinan ini, akan lebih ramai lagi mereka yang layak untuk memohon bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi ada banyak isu ya, seperti yang tadi yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani ya, tentang mereka yang duduk jauh anak-anak yang OKU dan sebagainya yang memerlukan bantuan dan sebagainya, yang kadang-kadang kita tahu hanya di Dadak Kebah. Saya mengakui bahawa di bawah kementerian ini, terutamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tak mempunyai warga kerja yang mencukupi. Ya, kerana itulah kita telah pun menghantar permohonan melalui kementerian antara lain kini dalam proses memohon perjawatan tambahan, iaitu pegawai JKM secara kontrak melalui program Short Term Employment Program MyStep, ya, bagi membantu mempercepatkan proses siasatan permohonan bantuan di daerah. Antara jawatan yang dimohon adalah pegawai akhlak, pelindung kanak-kanak dan juga pegawai kes yang menguruskan bantuan kebajikan ini. Jadi dalam masa yang sama juga, kita juga ada sukarelawan di JKM ini yang menjadi mata dan telinga dan akan membawa ya isu-isu yang berkaitan kepada pihak JKM di peringkat daerah dan juga di negeri. Dan selain daripada itu, seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Lanang tadi, ya, tentang khususnya kepada golongan OKU atau golongan yang memerlukan di kawasan luar bandar terutamanya, ya. Jadi kementerian melalui JKM ini telah melaksanakan program Reach Out OKU di luar bandar melalui 108 pejabat daerah JKM di seluruh Malaysia, sama ada di peringkat daerah, kita ada juga pejabat jajahan dan juga bahagian, ya, dan juga bekerjasama dengan agensi berkaitan, pemimpin tempatan, ketua kampung, penghulu, pemimpin orang asli dan sebagainya, dengan mengadakan pelbagai program termasuk program turun padang agar perkhidmatan dan bantuan yang disediakan dapat disampaikan terus kepada mereka yang benar-benar layak dan menepati syarat yang ditetapkan. Di samping itu, JKM juga telah menubuhkan Pusat Aktiviti Sukarelawan VXC yang menjadi tempat untuk sukarelawan JKM mengadakan perjumpaan dan perbincangan dalam membuat perancangan dan penyusunan aktiviti kesukarelawan. Objektif penubuhan VXC juga selari dengan matlamat JKM untuk memperkasa program-program yang berasaskan komuniti
ataupun peranan organisasi yang berasaskan komuniti OBK, the role of community-based organisation dalam pembangunan komuniti. Datuk Yang Beri-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Puan Tian turut... Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya soalan? Okey. Menteri, saya masa tinggal 5 minit saja lagi. Pastikan Okey. dapat. Boleh saya tanya kena teruskan. soalan? Walaupun ada program untuk memperkasakan wanita secara bantu mereka tentang kerja, tetapi program-program ini belum sampai kepada wanita yang perlukan. Yang pertama. Yang kedua ialah selalunya kerana CMCO tidak dapat berkumpul beramai-ramai dan hendak buat secara online. Tapi kebanyakan wanita tidak ada internet access. So apakah cadangan yang diadakan oleh Menteri untuk bantu wanita yang tidak ada akses kepada program-program dan juga tidak ada akses kepada internet? Dan bolehkah Dewan yang berada di PPR atau di low cost flat digunakan untuk mengadakan program-program ini untuk wanita supaya lebih ramai wanita dapat memanfaat daripada program ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Jaya, sila. Okey, terima kasih di atas cadangan yang baik tentang program-program yang boleh kita salurkan kepada wanita. Kita tahu dalam keadaan PKP ini kita perlu untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Tak boleh nak berkumpul ramai dan kerana itu banyak program juga dijalankan di atas cara atas talian. Saya telah memikirkan bagaimana kita nak menyampaikan maklumat ini kepada wanita, khususnya kalau wanita di luar bandar. Alhamdulillah baru ini perbincangan awal telah diadakan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia kerana mempunyai lebih daripada 1,000 pusat internet desa yang ada di seluruh negara yang boleh kita adakan konten-konten bagaimana kita boleh membantu wanita. Jadi sekiranya mereka tidak mempunyai akses kepada internet, mereka boleh hadir ke pusat-pusat komuniti internet desa ini untuk mendapatkan maklumat dan terutamanya untuk membangunkan ekonomi wanita itu sendiri. Tuan Berhormat Menteri, Tuan Speaker, saya minta petua daripada Tuan Speaker untuk lanjutkan masa kerana kementerian ini cukup penting dan ini baru menyentuh isu bantuan kebajikan. Ada isu kanak-kanak semua belum disentuh lagi. Terima kasih. Menteri menggulung apa yang telah dibangkitkan sebelum ini. Saya ingat Menteri Yang Berhormat Menteri. Bantuan Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri. Seterusnya Yang Berhormat Puan Tian turut membangkitkan berkenaan bantuan membaiki rumah yang rosak akibat bencana. Selaras dengan peruntukan dalam arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20, tanggungjawab JKM adalah mengenal pasti pusat pemindahan, membuat pendaftaran mangsa bencana, mengedarkan keperluan asas kepada mangsa bencana dan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada mangsa yang memerlukan. Bantuan membaiki rumah yang rosak akibat bencana adalah di bawah tanggungjawab pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah untuk menentukan jumlah dan kadar yang ditetapkan. Bantuan membaiki rumah yang disediakan oleh JKM bukan untuk membina semula rumah atau membayar ganti rugi, tetapi lebih kepada bantuan ihsan kepada mangsa. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Lanang, berdasarkan statistik JKM sehingga Oktober 2020, penerima bantuan orang tua mencatatkan bilangan penerima bantuan tertinggi berbanding penerima skim-skim bantuan lain iaitu 27.5% daripada keseluruhan penerima bantuan JKM di seluruh negara dengan perbelanjaan sebanyak 479.2 juta. Pada tahun 2020, kerajaan telah menyediakan peruntukan sejumlah 575 juta untuk menampung keperluan penerima bantuan warga emas ini. Kriteria utama kelulusan sesuatu bantuan ialah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PJK semasa. Sekiranya pendapatan keluarga berada di bawah PJK yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria dan syarat yang telah digariskan jabatan, maka warga emas itu layak dipertimbangkan bantuan. Selain daripada syarat dan kriteria berkenaan penilaian, JKM turut mengambil kira tanggungjawab anak-anak yang telah bekerja dan mempunyai pendapatan untuk menjaga dan memastikan ibu bapa mempunyai kehidupan yang selesa. Berdasarkan statistik penerima bantuan di Parlimen Lanang,
bagi warga emas dan pesakit kronik terlantar adalah seramai 806 orang penerima dengan 3.25 juta telah disalurkan bagi Januari hingga Oktober tahun ini. Keseluruhan penerima bantuan Parlimen Lanang adalah sebanyak 2,142 penerima dan sebanyak 7.29 juta telah disalurkan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Penampang dan Yang Berhormat Dungun berkenaan dengan pemberian bantuan kebajikan kepada rakyat dalam kesulitan. Kementerian telah diwartakan sebagai agensi perkhidmatan perlu Essential Services selaras dengan perkara 2 jadual perkhidmatan perlu peraturan 2. Di dalam sesulan itu, kementerian telah dipertanggungjawab untuk menjaga serta menguruskan ehwal kebajikan golongan yang terjejas atas sebab PKP. Kementerian melalui peruntukan pakej rancangan ekonomi yang Menteri, berjumlah boleh saya tanya 22.2 soalan? juta. Patan Jaya, masa Boleh, dah tamat sebenarnya. Saya bagi Daripada tambahan sedikit. Kementerian Saya bagi lagi. tambahan kepada Menteri. Menteri. Jadi Sebut betul, tambah 5 minit lagi untuk dia. Ya, Dalam saya menjadi- saya benarkan, tapi sebut mana YB yang tidak ada dalam Dewan, elok buat jawapan bertulis. Tuan Speaker, 5 minit untuk kementerian ini tak cukup. Ini isu kebajikan dan ini adalah bajet untuk membantu masyarakat di luar sana kerana Faham, COVID. saya faham. Kalau Sebab itu saya bagi tambahan masa untuk 5 Menteri. minit tak cukup kerana dia ada banyak kumpulan sasar mereka, Tuan Speaker. Baik, terima Kita kasih. belum Maksimum sentuh 15 isu minit kanak-kanak lagi. Tuan Speaker, kalau saya boleh mencelah, oleh kerana kerajaan telah uplift ban kuarantin 14 hari, saya rasa agak elok untuk kita bagi tambahan masa kepada Yang Berhormat Menteri. Baik. Kita ada urusan mesyuarat yang telah ditetapkan. Minta Maksimum Menteri 15 minit teruskan. lah. 15 minit maksimum. Ikut peraturan mesyuarat. Menteri perlu berapa minit lagi untuk... Banyak minit. Saya bagi 5 minit, silakan. Okey. Baik. Banyak ni. Tuan Speaker, boleh saya minta haji semula 5 boleh minit saya jawab memang satu tak bantuan cukup. khas ibu tunggal pula ya. Tadi dah kanak-kanak kebajikan ibu tunggal yang saya nak jenamakan semula ibu tunggal ni sebagai ibu wajah. Ya, jadi Tuan Yang di-Pertua, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Julau berkaitan dengan bantuan khas kepada ibu tunggal. Kerajaan amat prihatin terhadap nasib golongan wanita termasuk ibu tunggal yang sudah pastinya melalui kehidupan yang sukar, lebih-lebih lagi yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, kerajaan melalui penjana yang diumumkan pada 5 Jun lalu telah memperuntukkan 45 juta bagi membantu ibu tunggal. 45 juta ini untuk 150,000 orang ibu tunggal yang mendapat bantuan secara one-off. Namun begitu, sehingga apabila ditutup pada 31 Oktober, YB kita Menteri, dapati boleh saya ada tanya tambahan, soalan? ada 161,909 yang didapati layak. Jadi kementerian telah ambil inisiatif untuk menggunakan lebihan peruntukan sedia ada ya untuk membantu YB Menteri, membayar boleh kepada saya tanya 11,000 soalan? penerima bantuan ini. Jadi pembayaran kepada penerima sedang dilaksanakan dan proses pembayaran dijangka selesai sebelum 31 Disember. Berhubung dengan ibu tunggal iaitu Puan Pauline anak Embu, hasil semakan dapati bahawa beliau telah memohon dan permohonan telah pun diluluskan. Penyaluran bayaran kepada beliau sedang dilaksanakan oleh jabatan ini. Pemohon juga telah dimaklumkan mengenai kelulusan ini. Terima kasih, Tuan Menteri. Yang di-Pertua, tentang OKU, Yang Berhormat setuju mencadangkan agar bantuan kerajaan tertumpu kepada peluang pekerjaan bagi golongan OKU. Untuk makluman, kadar bantuan elam pekerja cacat adalah merupakan salah satu tarikan kepada majikan bagi meningkatkan pengambilan pekerja OKU. Selain faedah pengecualian cukai oleh lembaga hasil dalam negeri. Jadi Kementerian Melalui Tuan JKN Speaker, telah mengambil... kalau ahli parlimen tak hadir, boleh skip tak jawapan? Kita pergi kepada isu yang ahli parlimen hadir. Betul, itu yang saya canangkan. Dan Okey. Yang Berhormat Menteri, mana jawapan yang tak sempat dibacakan memang akan diuploadkan dalam portal pada hari yang sama. Okey. Tuan Speaker, ini bukan Saya nak isu sebut pasal upload on keganasan rumah portal. tangga. Ini Faham. adalah Kita- perbahasan belanjawan yang cukup Faham, penting. saya faham. Tapi kita terhad kepada masa yang ada. Tak apa, kita boleh panjangkan. Setiap hari kita tukar rules Tak. kita, SOP kita. Tak. Ini adalah perbelanjaan yang sangat penting kementerian ini. Kita belum touch lagi isu kanak-kanak. Saya nak minta Menteri teruskan. Okey, Tuan Yang di-Pertua, kebelakang ini dapat banyak perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga. Sewaktu PKP di media masa, ekoran berlaku peningkatan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan hampir di seluruh dunia. Jadi untuk makluman, hari ini 25 November,
telah dipilih sebagai Hari Hentikan Keganasan Terhadap Wanita Peringkat Antarabangsa. Jadi saya nak menyeru, saya nak ambil kesempatan ini juga nak menyeru, nak mendesak agar kita semua di sini menyayangi wanita, hormati wanita, kerana walau siapa pun kita di dalam dewan ini, sama ada lelaki ataupun wanita, ataupun daripada latar belakang yang berbeza, luar bandar ataupun bandar, semua setiap orang daripada kita di sini lahir daripada perut seorang wanita. Saya setuju Menteri. Saya setuju betul. Soalan yang berhormat. Teruskan Menteri. Pendek ya. Jadi saya setuju apa yang Berhormat Menteri sebut tentang usaha kita menangani keganasan rumah tangga, khususnya melibatkan wanita, dan saya bangkitkan dalam talian direkodkan sejumlah besar. Hanya ada juga jawatan kuasa keganasan rumah tangga yang sepatutnya melibatkan Yang Berhormat, tapi hanya melibatkan pertemuan sekitar 7 bulan lalu. So kalau keutamaan yang diberikan kepada isu ini, adakah Yang Berhormat boleh memperincikan langkah-langkah seterusnya untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan secara bersama? Sila Menteri. Itu hanya salah satu, sebab kita juga selepas itu ada perjumpaan di bawah jabatan-jabatan dari agensi kementerian juga telah menjalankan kolaborasi bersama dengan pihak NGO dan juga kementerian lain. Sebab dalam isu kita nak menangani perkara ini, dia bukan hanya terletak di bawah Kementerian Wanita tapi perlu merentasi semua kementerian. Kerana itu perjumpaan juga perbincangan telah diadakan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan PDRM, dan kita juga telah baru-baru ini juga telah ada perbincangan bersama pihak telco untuk mewujudkan kod rahsia dan sebagainya supaya ianya akan lebih memudahkan lagi. Dan saya berharap agar wanita di luar sana itu berani ya untuk membawa aduan ini. Dia bila ada peningkatan itu dalam masa yang sama juga, ya kita harapkan bahawa aduan ini juga supaya tidak ada lagi perasaan, mungkin dulu sebelum tu ada perasaan malu, mungkin ada perasaan takut, mereka utamanya kalau mereka ni tak ada punca pendapatan, bergantung harap kepada suami, maka dia takut kalau sekiranya ianya dilaporkan, diadukan, maka akan hilang punca pendapatan. Jadi ini kesedaran yang perlu kita bersama-sama. Saya rasa ini bukan sahaja tugas dan tanggungjawab di bawah Kementerian Wanita, tapi adalah tanggungjawab kita semua supaya kita lebih peka terhadap nasib wanita terutama di Malaysia ini. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya ada satu lagi soalan yang belum Yang Berhormat jawab, boleh saya tanyakan? Okey. Berkait dengan projek rintis untuk menempatkan kanak-kanak tanpa penjaga yang sekarang ditahan di seluruh depo di Malaysia. Kalau boleh Yang Berhormat bagi tahu status ya, agak penting, manakan tempoh PKP ini. Tuan Speaker, isu saya adalah taska untuk frontliners. Sila Menteri. Okey, tentang kanak-kanak di depo dengan sebab kita faham mereka ni datang mungkin dalam keadaan negara mereka itu yang tidak selamat. Sebab itu perbincangan kerjasama dengan Jabatan Immigration dengan pihak KDN itu telah kita adakan. Kerana kita nak supaya anak-anak ini walaupun mereka berada di situ dijaga dari segi emosinya, dari segi persekitarannya, supaya mereka ini tidak terdedah dan mereka ini juga dijaga dari segi hak dan asasi mereka sebagai kanak-kanak. Ini juga I think ada beberapa juga isu yang telah kita ambil kira, yang telah kita tangani bersama dengan pihak immigration. Jadi Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat, saya akan kerana patutnya, maaf Yang Berhormat Menteri, isunya sepatutnya dilaksanakan pada April tahun ini. Saya rujuk kepada mesyuarat pengurusan tertinggi. Mungkin Yang Berhormat berikan status adakah ia ditunda dan sampai bila, kerana kanak-kanak ini masih lagi ditahan dalam depo. Boleh saya jawab secara bertulis? Saya bertulis, ya? baik. Okey, terima kasih. Baik. Isu taska untuk frontliners. Taska frontliners, YB Menteri, segamut. Last. YB Menteri nak respon sikit tentang segamut. Taska untuk frontliners. Okey, taska untuk frontliners memang kita buka. Ya, memang kita dah dapat kebenaran daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga MKN untuk dibuka taska-taska untuk frontliners, untuk mereka ini menghantar anak mereka apabila mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyelamatkan, membantu negara. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya saya bangkitkan isu permohonan taska untuk agensi kerajaan dan frontliners terutamanya adalah isu birokrasi permohonan. Yang telah saya bangkitkan adalah apabila permohonan
permohonan itu datang daripada agensi seperti balai polis ataupun individu agensi yang hantar, kementerian menolak permohonan tersebut kerana kementerian hanya menerima jika permohonan itu di-endorse oleh kementerian. Jadi ini adalah satu birokrasi dan itu saya bangkitkan. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Baik, kalau nak bagi jawapan secara bertulis, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Sekambut. Kita memang ada banyak terima permohonan taska ini. Ada banyak isu birokrasi yang kita cuba selesaikan dari masa ke semasa. Di antaranya juga kita telah mengadakan pertemuan dengan PBT untuk mendapatkan supaya dapat memudahkan mereka ini membuka operasi taska di kawasan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, minta maaf Menteri, itu bukan isu yang saya bangkitkan. Yang saya bangkitkan adalah permohonan taska grant yang telah disediakan oleh Kementerian Kewangan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Isu tadi Yang Berhormat kata ada banyak permohonan taska, tapi sebenarnya jawapan yang diberi kepada Parlimen adalah mereka hanya luluskan 45 sahaja dan duit dana yang baki telah dikeluarkan sebagai grant penjana kerana tak cukup permohonan. Jadi jawapan tak konsisten dan saya rasa Yang Berhormat Menteri keliru dengan permohonan taska untuk PBT. Ini adalah permohonan taska di agensi kerajaan. Terima kasih Sambut. Sila Andre. Sebab tak nak mengelakkan lagi kekeliruan, kan dalam masa yang suntuk kita akan jawab secara bertulis supaya ini akan lebih jelas dan takkan menimbulkan sebarang kekeliruan. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.